Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya Nur Syazwani Safusyam. Untuk jam ini kita mulakan dengan laporan proses undi awal bagi pemilu 2024 di Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur atau WTCKL berjalan lancar dengan kehadiran puluhan ribu rakyat Indonesia yang layak. Dalam memastikan kelancaran pesta demokrasi tersebut, WTCKL bersama Kedutaan Indonesia dan pihak berkuasa Malaysia melakukan persiapan pada tahap tertinggi. Dan untuk perkembangan setakat jam 12 tengah hari ini, kita bersama rakan tugas Hasimi Muhammad dari WTCKL. Silakan Hasimi. Baik, langsung kita bawakan perkembangan proses undi awal yang berlangsung di WTC Kuala Lumpur hari ini, yang mana proses pengundian telah bermula sejak jam 8 pagi tadi dan akan berterusan sehingga 6 petang ini. Kalau anda dapat lihat, ini antara ribuan, mungkin puluhan ribu rakyat Indonesia yang layak menjalankan tanggungjawab untuk pemilu dan juga Pilpres 2024 telah pun hadir untuk menunggu giliran menjalankan tanggungjawab mereka pada pemilihan kali ini. Dan sudah tentu kita mahu juga melihat kepada perancangan dan juga siap sedia daripada tuan rumah WTCKL yang menyediakan tempat yang cukup bersejarah ini untuk melihat kepada pesta demokrasi ketiga terbesar di dunia. Dan untuk kita melihat kepada sejarah tersebut dan juga detik yang cukup penting ini bersama dengan Esro Awani, ketika ini merupakan pengarah urusan kumpulan WTCKL, Datuk Idmun Nizam Ibrahim. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Datuk, ini mungkin berbeza sedikit ceritanya untuk WTCKL. Bagaimana Datuk boleh ceritakan dari segi persediaannya, sejarahnya untuk menyaksikan WTCKL menyediakan tempat untuk pemilu dan juga Pilpres 2024? Sudah tentu hari ini merupakan hari yang sungguh bersejarah bagi World Trade Center KL menjadi pusat pengundian rakyat dan warga Indonesia yang terbesar di dunia. Saya jangka di Kuala Lumpur ini pada tahun 2024 ini. Dan pengalaman menjadi pusat pemberian vaksin yang terbesar di Malaysia sudah tentu menjadi satu landasan dan asas kukuh untuk kami dipilih menjadi tuan rumah lokasi pusat pengumpulan dan juga pengundian warga Indonesia mengundi pada Pesta Demokrasi Indonesia 2024 ini. Dari segi persediaan, tentu mengambil masa kurang lebih daripada seminggu untuk kami meneliti setiap kelancaran SOP dan juga perbincangan di antara pihak Indonesia dan juga Malaysia. Di samping itu juga dengan pihak Kedutaan Indonesia di Malaysia, bagaimana kita menghalusi kaedah supaya yang paling penting soal keselamatan, keamanan, kestabilan, kesejahteraan dan kesihatan. Begitu juga bagaimana kita sedia maklum dari segi sistem pengudaraan hari ini digunakan kaedah nano supaya kita memastikan keselamatan setiap individu yang datang. Kita lihat ratusan atau puluhan ribu warga Indonesia terjamin dari segi kesihatan itu. Tapi juga dalam tempoh 2 bulan, kami sering mengadakan mesyuarat dan perbincangan bagaimana kita boleh memastikan bahawa setiap kelemahan itu dapat diatasi. Lebih-lebih lagi dengan adanya jumlah yang hari ini kita lihat begitu luar biasa. Puluhan ribu warga Indonesia yang datang berkampung di World Trade Center KL bagi mereka untuk menunaikan tanggungjawab mereka dalam Pesta Demokrasi Pemilu Indonesia 2024 ini. Datuk, selain kita melihat mereka berkampung di sini, kelancaran dan sebagainya, bagaimana kita melihat secara lebih besar hubungan antara Malaysia dan Indonesia? Bagaimana ini boleh memberikan impak dari segi hubungan politik, hubungan ekonomi dan sebagainya, Datuk? Sudah tentu saya melihat apabila World Trade Center KL sebahagian daripada 347 World Trade Center di seluruh dunia, dan dengan adanya hari ini World Trade Center KL menjadi tuan rumah, ianya sebanyak memberikan satu gambaran bahawa keyakinan masyarakat dunia terhadap kemampuan World Trade Center KL menjadi tuan rumah bagi acara antarabangsa yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia seumpama ini. Dan ini sudah tidak langsung menggambarkan dan menunjukkan bahawa ekonomi dapat digerakkan. Lebih-lebih lagi kita ingin menggerakkan industri acara perniagaan supaya World Trade Center KL dan juga Malaysia menjadi tumpuan dunia bagi acara-acara antarabangsa
tidak kira pameran, konvensyen, perbincangan dan lebih-lebih lagi acara seumpama ini, supaya kerancakan ekonomi itu dapat kita gerakkan. Lebih-lebih lagi dengan aliran tunai itu dapat kita perbanyakkan dengan adanya acara peringkat antarabangsa di Kuala Lumpur maupun di Malaysia ini. Datuk, sedikit lagi mungkin kita harapkan dengan persediaan dan sebagainya, kelancaran boleh berlangsung dengan baik untuk tempoh sehingga 6 petang ini. Harapan Datuk mungkin mewakili WTC KL lah, Datuk. Saya amat berharap agar setiap warga Indonesia yang mengundi di WTC KL dapat bersabar, tenang, dan yang paling penting setiap mereka akan diberikan peluang untuk mengundi, tak perlu berebut. Kerana yang paling penting soal kelancaran keselamatan itu menjadi teras utama, dan pihak keselamatan PDRM, DBKL dan juga pihak keselamatan daripada Indonesia juga membantu kami untuk memastikan lokasi ini menjadi tempat yang tenang, aman dan hasrat pesta demokrasi ini maupun pemilu Indonesia ini dapat berjalan lancar sehingga akhir ini. Baik, terima kasih. Itu dia pengarah urusan kumpulan WTC KL, Datuk Imam Hizam Ibrahim. Terima kasih lagi sekali, Datuk, kerana memperincikan perjalanan sebagai tuan rumah untuk menyediakan lokasi bagi pesta demokrasi ketiga terbesar di dunia untuk kita melihat kepada proses undi awal bagi pemilu dan juga Pilpres 2024. Ini anda dapat lihat suasana di belakang saya ini antara mereka yang menanti untuk melaksanakan proses pengundian di sini, dan kita akan bawakan perkembangan tersebut dari masa ke masa. Untuk WTC KL, lebih 222,000 rakyat Indonesia yang layak akan menjalankan tanggungjawab mereka daripada keseluruhan lebih 830,000 rakyat Indonesia yang berada di Malaysia untuk menjalankan tanggungjawab mereka bagi pemilu 2024 dan juga Pilpres 2024. Dan kita harapkan proses ini akan berjalan dengan baik sehinggalah ke penghujungnya, dan semua itu kita akan bawakan di Astro Awani dan astroawani.com.